A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam perjuangan buat anda yang menonton sesi live bersama dengan Academic Impact. Dan malam ini insya-Allah kita akan membicarakan topik yang hangat, topik yang kena dengan situasi sekarang ni, iaitu sesi preview Impact Beyond. Dan hari ini kita akan berbicara berkenaan kuasai akademik dan soft skill serentak. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua bersama dalam sesi pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan dua orang individu yang hebat, iaitu yang pertama sekali anda semua akan bersama dengan Tuan Haji Ahmad Badrosani atau lebih dikenali sebagai Abang Bad. Dan juga kita malam ni kita akan bersama dengan Coach Bahir. Mereka akan mengupas topik ini dan juga memberi sedikit penerangan berkenaan dengan Impact Beyond itu sendiri. Dan untuk tuan-tuan puan-puan, malam ni juga insya-Allah kita akan ada hadiah kepada sesiapa yang menonton daripada mula hingga habis nanti. Jadi sama ada anda menonton secara live ataupun recorded version, insya-Allah kita akan sediakan hadiah untuk anda semua. Tapi terma dan syarat insya-Allah kita akan bagi tahu nanti macam mana nak dapat hadiah tu. Jadi sekarang ni kita fokus dulu pada topik perbincangan kita, iaitu kita nak kuasai akademik dan soft skill serentak untuk anak-anak kita, terutama sekali kanak-kanak yang berusia 8 hingga 12 tahun dan mereka mendepani cabaran dalam PDPR, dalam situasi pembelajaran semasa COVID-19 ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan bersama dengan Tuan Haji Ahmad Badrosani atau lebih dikenali sebagai Abang Bad. Jadi silakan Abang Bad. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan. Terima kasih kepada Abang Cepoy, alright, atas jemputan pada malam ini. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak bersama-sama berdiskusi. Malam ni kita nak ada two-way communication. Malam ni kita nak dia jadi seperti sebuah discussion. Apa yang patut kita sama-sama lakukan pada zaman pandemik ini, pada zaman anak tak boleh pergi ke sekolah seperti biasa, pada zaman online class menjadi platform utama untuk anak-anak kita menimba ilmu. Kita dengar banyak komplain, banyak keluhan, kegusaran, kegelisahan mak dan juga ayah dan juga cikgu tentang suasana new normal pada hari ini. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, yang pertama adalah tentang persoalan masalah ibu bapa zaman new normal ini. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada malam ini, yang sedang menonton, di mana saja anda berada, alright, saya nak, boleh tak kita kongsikan di bahagian komen, apakah masalah ibu bapa pada zaman new normal ini yang berkaitan dengan pembangunan potensi akademik anak-anak kita di rumah. Boleh tak kita share kan di bahagian komen? Boleh? Alright. Dan sambil tu, saya nak tunjukkan kepada anda apa yang berlaku sekarang ni di luar sana. Apakah realiti yang berlaku? Kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan, ini kita ambil petikan dari akhbar, PDPR, masalah peralatan, internet, isu keberkesanan antara keluhan. Adakah anda juga menghadapi cabaran yang sama? Tuliskan supaya kita nampak bahawasanya adakah kita bersama-sama menghadapi cabaran ini. Kita tak tahu, mungkin live pada malam ini akan sampai kepada tatapan perhatian pihak-pihak yang bertanggungjawab. Mungkin akan memberikan kebaikan untuk kita juga anak-anak kita. Dan seterusnya adalah yang ni, Allahu Akbar. Anak-anak pekerja kantin hadapi masalah internet, terpaksa ikuti pembelajaran di atas sampan. Yang ni saya petik bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, just nak bagi diri sendiri, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga, supaya kita merasakan kesusahan dan kepayahan yang kita lalui ini tidaklah seberat dan sebeban orang lain di luar sana. Ada orang yang sangat-sangat sukar dan mencabar untuk belajar, tapi mereka nak juga belajar. Jadi kita hari ini, kalau kita menghadapi cabaran yang tidaklah begitu besar, maka kita start dengan bersyukur dulu. Bukanlah saya nak kata kita hidup dalam keadaan denial, tak. Bukan kita nak jadi toxic positif, tak. Tapi yang kita nak lakukan sekarang adalah first kita syukur dulu. Tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok live pada malam ni bermaksud anda ada gadget, anda ada device, anda ada internet. Alhamdulillah. Yang tu kita syukur terlebih dahulu. Dan itu adalah cabaran yang berlaku. Dan boleh tak kita tuliskan di bahagian komen apakah yang sedang dihadapi
cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anda sebagai ibu bapa dalam PDPR ini. Okey, yang sedang menonton ni pun ramai juga trainer-trainer yang ada, boleh kita kongsikan bersama pendapat kita. Yang ni tuan-tuan dan puan lebih menakutkan sebenarnya. Guru geleng kepala, murid nakal sengaja tayang video lucah semasa kelas PDPR. Ini berlaku di kelas tingkatan 1, tuan-tuan dan puan tingkatan 1. Okey, dan mereka ini baru masuk sekolah menengah. Tengah-tengah kelas, bayangkan, tengah-tengah kelas online, tiba-tiba ada pelajar, boom, sharekan dekat skrin tu video lucah. Dan bayangkan kelas tu 30 orang, 40 orang, tiba-tiba semua duk tengok benda tu, dan mereka ni baru masuk sekolah menengah pula. Dengan cikgu pun diorang tak pernah jumpa lagi dan sebagainya. Yang tu juga mungkin menyebabkan diorang jadi berani begitu, biadab sebegitu. Dan apa yang berlaku, akhirnya cikgu tersebut terpaksa off kelas tu. Last kali memang berhenti terus kelas tu. Takkan nak biarkan kelas tersebut berlangsung, semua pakai duk tengok dan sebagainya. Cikgu terpaksa stop. Dan saya risau benda ni akan jadi SOP kepada mereka yang tak mau belajar. Yang pakat dengan kawan-kawan, okey tak apa, hari ni hang pula share. Tengok cikgu tak best, kita share benda ni, sekali cikgu mesti akan cancel kelas. Wa'iyadzubillah, kita tak mahu perkara ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan, but it's happening sekarang ni, dia berlaku. Dan saya ingat kes ni kes yang macam terpencil. Kan adalah satu sekolah aja, adalah satu budak ni mungkin dia ni ekstrim sikit dan sebagainya. Rupa-rupanya bila cikgu tu share pasal benda ni, cikgu lain juga kongsi benda yang sama. Tiba-tiba dekat grup WhatsApp keluar gambar gambar perempuan dan lelaki bercumbuan, gambar lucah dan sebagainya, stiker-stiker dalam WhatsApp yang lucah dan sebagainya. Benda tu keluar dan ni daripada pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ni kita rasa sangat kusut kepala kita ni, what is happening to our society? Kita bukan cakap pasal orang yang berada di Chicago, bukan yang berada di London, bukan yang berada di Auckland. Kita tengah bercakap orang yang berada di Malaysia. Orang kita, mungkin jiran kita. Wa'iyadzubillah, kita tak mau anak kita, keturunan kita atau anak didik kita. Kita tak mau begitu. But it's happening right now. Kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan. Dan ini yang terbaru, pembelajaran online boleh beri kesan kepada kesihatan mental. Allahu Akbar. So benda ni menakutkan tuan-tuan dan puan, benda ni sangat-sangat menakutkan. Dan sekarang ni kalau kita tengok yang berada bersama dengan kita pada hari ini, kita ada Judamia, alright. Okay, kita ada Puan Haslina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Haslina. Kita juga ada Ustaz Luqman Nur Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh komen kan apakah cabaran yang dihadapi? Alright, boleh tak? Kita sama-sama komen. Apa cabaran yang mak ayah hadapi sekarang, yang guru-guru hadapi sekarang, supaya kita dapat sama-sama merenung dan kita dapat sama-sama berkongsi. Seterusnya, yang ni daripada bernama tuan-tuan dan puan. Okey. Kita baca yang highlight cukup lah. Kita baca yang highlight sahaja. Yang mana dia tulis dekat sini bahawasanya kehadiran kelas secara dalam talian dalam kalangan murid dari kelas belakang dilihat agak rendah. Yang ni kita risau. Saya tak suka membezakan budak kelas depan dengan budak kelas belakang. Sebab bagi saya semua orang berpotensi. Semua orang ada kemahiran dan intelligence masing-masing. Cuma kajian yang menunjukkan sekarang ni, pelajar-pelajar yang dikatakan kelas belakang ni memang sangat rendah attendance mereka dalam kelas online. Okay, ni contoh dia bagi. Kalau kelas depan 24 orang datang daripada 27 orang keseluruhan. Tapi kalau kelas belakang 6 orang sahaja yang datang daripada 19 orang. Ini cabaran yang dihadapi. Alright. Seterusnya adalah, ini ada orang yang parent yang beritahu tapi dia enggan untuk dikenali, berkata sukar untuk memantau disiplin dan tumpuan pelajar. Betul ya? Cikgu ni tuan-tuan dan puan, sekarang ni yang duk blame cikgu, yang duk salahkan cikgu, sekali-sekala letakkan kita berada di tempat cikgu juga. Bila berlakunya new normal, apa yang berlaku, kita dah tak boleh nak pantau disiplin mereka, nak buat
nak buat punishment, hukuman, denda tak boleh. Nak bagi reward pun sukar. Nah, tapi itu yang sedang berlaku. Dan satu lagi yang ni kita risau ni, iaitu bermain permainan dalam, boleh pula main online game tuan-tuan dan puan-puan. Ada budak yang tak buka kamera sebab apa? Laptop kat depan, dekat sebelah handphone duk main PUBG, Mobile Legend dan juga Fortnite. Wa'iyadzubillah, kita tak mahu benda tu berlaku kepada anak-anak kita. But it's happening. Nah, dan ada juga something yang bagi saya relevan untuk kita tengok. Sukar untuk saya dengar suara cikgu dan pelajar lain. Tak boleh nak dengar suara cikgu. Satu ni pula, kalau kata kita guna software ataupun apps yang memang tak boleh unmute mikrofon, budak-budak semua pakat nak bercakap. Last kali cikgu nak mengajar pun tak boleh, alright? Dan budak nak tanya soalan pun tak boleh, alright? Tulis dekat chat pun tiba-tiba hilang sebab apa? Semua pakat duk chatting benda-benda yang bersembang, benda yang tak ada kena-mengena dan sebagainya. Itu menyebabkan kesukaran, tuan-tuan dan puan-puan. Itu menyebabkan kesukaran. Baik, saya dah tengok dah makin ramai dah komen. Terima kasih banyak. Sekejap lagi kita tengok komen. Baik, saya nak teruskan lagi. Okey, dan seterusnya ini tambahan, apakah lagi kelemahan PDPR? Jurang pengetahuan yang lebih tinggi dalam kalangan anggota masyarakat. Alright? Orang yang selalu join online punya course macam tuan-tuan dan perempuan dan juga saya, kita dah join kelas, join seminar, kita buat kelas kan. Benda tu kita rasa macam okey. Tapi orang yang jarang join atau tak pernah join, dia akan rasa sangat awkward. Kalau dia sebagai mak ayah rasa awkward, anak-anak lagi susah untuk mak ayah ni pantau. Kemerosotan kualiti nilai dalam kalangan masyarakat. Pembelajaran berlaku namun kurang penerapan nilai dalam diri pelajar, termasuklah disiplin, adab terhadap guru dan sebagainya. Adab menuntut ilmu ini dia tidak digugur ataupun tidak gugur kerana kita dah tak pergi kelas, tak bertalaki, tak jumpa dengan cikgu depan-depan. Adab masih ada. Adab ketika kelas online, yang ni yang selalu kita tekankan dalam kelas MPAC. Yang pertama adalah buka kamera video. Buka kamera, webcam ni kena buka. Sebab nak menunjukkan bahawasanya kita berada di situ, kita menghormati guru kita. Saya selalu bagi analogi kepada pelajar-pelajar kami. Bayangkan cikgu masuk kelas, semua pakat-pakat, pusing kursi, menghadap belakang. Nampak biadab ke beradab? Of course, nampak biadab. Tutup kamera, dia lebih kurang macam tu situasi dia. So, kita bagi nampak kepada pelajar-pelajar supaya pelajar faham. Kadang-kadang dia tak faham, tuan-tuan. Kadang-kadang dia ingatkan macam tak apa kot, tak payah kot, kan? Alright? So, kita bagi tahu begitu. Dan dalam masa yang sama, kita pun kena akui, ada orang memang tak boleh buka kamera. Dia buka kamera je, retak dia punya laptop. Tak. Dia buka kamera, mungkin akan ada gangguan transmission data. Data tak cukup kuat, internet tak cukup kuat dan sebagainya. Mungkin akan berlaku macam tu. Kalau yang macam tu, okey. Tapi kita kena bagi tahu siap-siap. Jangan ada yang mengambil kesempatan pula untuk tidak buka kamera. Dan antara adab lagi apa dia? Apa lagi adab? Boleh tak kita tulis kat komen? Apa lagi adab untuk kita belajar secara online? Satu, buka kamera. Lepas tu, mute mikrofon. Mute mikrofon dan unmute mikrofon. Dua benda ni dia macam nampak macam pelik kan. Sat suruh mute, sat suruh unmute. Tak, sebenarnya ada puak-puak yang mana memang tak suka mute. Dia akan bercakap dengar adik dia teriak dan sebagainya. Dengar ni. Ni ada yang puak macam ni. Ada puak yang macam bila cikgu tanya soalan, cikgu suruh unmute mic, dia tak mau unmute. Cikgu invite to unmute, dia tak mau. Right? Ada juga macam ni. So, adab adalah mute sepanjang kelas dan unmute apabila diperlukan. Ini adab kita belajar secara online. Ini pun kita dah kena ada dah. Kita dah kena ada modul untuk mengajar mereka belajar secara beradab di atas ataupun di dalam talian. Alright, okay. Lagi apa lagi tuan-tuan dan puan-puan dekat sini kalau kita tengok. Kualiti ilmu yang diperoleh melalui PDPR berbeza dengan pembelajaran secara bersemuka. Saya tak dapat nafikan. Betul. Kita jumpa face to face ataupun kita jumpa in person. Kesan dia berbeza berbanding kalau kita buat online macam ni. Betul? Memang. Kita tak dapat nak nafikan. Kita jangan hidup dalam denial tuan-tuan dan puan-puan. Dan malam ni kita panggil pun bukan kita nak pergi bagi tuan-tuan dan puan-puan jadi rosot lagi tuan-tuan dan puan-puan punya kepala ni. Bagi serabut tak. Kita nak cari solution. Kita nak tahu apa yang kita patut lakukan supaya jadi lebih bagus. Tadi saya dah share dah. Step yang pertama pada tadi, kita syukur dulu tuan-tuan. Syukur dulu dengan apa yang kita ada ni. Device, gadget
yang anak-anak kita ada ni, internet yang kita ada, kita syukur yang tu dulu. Nah, boleh? Alright. Dan seterusnya adalah yang ni yang kita risau, penyalahgunaan internet mungkin berlaku dalam kalangan pelajar. Ini tak payah cerita anak orang lain. Anak saya pun tuan-tuan, kelas online dah habis dah. Dah habis kelas online dah. Tapi tengok anak masih lagi depan komputer. Bagusnya anak aku sambung belajar. Dah rupa-rupanya dia tengok YouTube contoh kan. So benda ni berlaku tuan-tuan dan puan. Benda ni berlaku. Jadi sebagai seorang ayah, saya pun tak adalah nak terus melenting dan marah tuan-tuan dan puan. Selagi dia pergi tengok YouTube ceramah Ustaz Samsuri ke apa, saya pula menyesal pergi marah dia. So saya duduk sebelah dia dan saya tanya, tengok apa? Saya tanya elok-elok dan daripada situ dia sendiri akan rasa guilty kalau dia menonton video-video yang tidak memberi manfaat. Jadi itu yang akan buat. Dan tuan-tuan dan puan, ini saya nak kongsikan apa yang saya buat di rumah. Saya bukanlah parents yang terbaik pun, tapi saya pun belajar lah macam mana nak jadi ayah yang bagus, ayah yang baik. Internet memang dia dah cover satu rumah, betul? Alright. Never ever allow your children to use their gadgets in their bedroom. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, bahaya. Kita percaya anak kita baik sebab dia datang daripada kita kan baik, alhamdulillah, insya-Allah. Cuma kita tak boleh percaya kepada apa yang ada di internet. Kita risau di atas katil anak kita tidur itu, nanti dia tengok benda-benda yang tak sepatutnya, mendengar benda tak sepatutnya, alright, ataupun menaik benda yang tak sepatutnya dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Wi-Fi dah cover satu rumah. Apa yang kita kena buat sekarang ni adalah, dalam keadaan PKP ni, orang pun tak main rumah tuan, tetamu pun tak main rumah kita. Jadi saya tahu ramai parents yang dah convert rumah jadi cyber cafe, betul? Sama kita sama tuan-tuan dan puan. Beratok meja anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Alright? Dan maka hiduplah semula laptop lama, iPad yang dulu kita rasa macam dah tak boleh guna, tiba-tiba hidup balik. Dan mereka gunakan tuan-tuan dan puan. So biar mereka berada di ruang tamu. Biar dekat ruang tamu dan kita boleh nampak skrin tersebut. Kita nampak skrin, kita boleh tengok dia tengah tengok apa. Dan saya kalau nampak anak saya tak buka kamera time kelas, memang siap dah. Memang saya akan beritahu, pasal tak buka kamera, bukalah kamera. Ni adalah adab. Yalah bapa dia duk cerita dekat orang lain, tiba-tiba anak dia tak buka kamera, itu tak patut. So buat macam tu, itu akan membantu kita tuan-tuan dan puan-puan. So tip yang pertama tadi bersyukur, tip yang kedua, environment untuk belajar online mesti selamat. Mesti selamat. Okey, tentang nak beli device baru yang hebat, yang laju dan sebagainya, saya tak mampu nak kata benda tu tuan-tuan, sebab kita masing-masing ada keperluan dan kemampuan masing-masing. Okey, tapi untuk membina satu safe environment for our children is a must. Ini adalah satu kewajipan untuk kita. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Alright. Baik. So sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni di bahagian komen, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak. Ada banyak komen dekat sini tuan-tuan. Tuan Syamil Azhan, masalah yang saya nampak sesi pembelajaran menjadi sehala, tak berbentuk dua hala kerana guru sukar menilai penerimaan pelajar tentang apa yang diajar. Yalah, bila cikgu tanya, faham tak? Diam. Bila cikgu tanya, kalau faham angguk. Sebab nak suruh mereka bercakap sekejap lagi, riuh habis. Jadi minta angguk. Angguk pun, mereka pun tak mau angguk. Jadi last kali cikgu pun jadi macam give up. Saya malam ni bukan nak jadi pembela kepada guru-guru atau pembela kepada mak ayah atau pembela kepada pelajar. Tak. Kalau boleh kami impact nak jadi jambatan tuan-tuan dan puan-puan. Kami cuba untuk berada di tempat setiap pihak. Sampai di pihak pelajar pun kami berada di situ, cuba untuk berada kat situ. Boleh tak ni? Mampu tak ni? Selama ini gadget dilihat sebagai tempat bermain, entertainment, tiba-tiba lah ni dah jadi tempat untuk education. Maka dia berlaku edutainment. Tapi masalah bila jadi edutainment ni, entertainment selalunya akan menang tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah cabaran yang berlaku. Alright. Dan sambungan. Sementara ibu bapa sibuk bekerja. Apa yang berlaku bila mak ayah balik kerja dan tanya anak apa yang dia belajar, anak tak tahu apa yang dia belajar. Ibu bapa tak boleh salahkan guru memandangkan sesi pembelajaran berlaku secara jarak jauh. Dia macam ni. Macam mana? Dia macam dulu kita guna papan hitam, lah ni lepas tu guna ke papan putih. Betul tak? Dia ada satu transition. Transition ni apa yang berlaku? Waktu tu cikgu-cikgu mungkin ada yang rasa tak setuju. Kalau guna papan hitam, blackboard kan bagus. Kan dia kalau hitam, jadi
Kapur kita guna kalau putih dia kontras, baik untuk otak, senang untuk cerap. Ada yang berhujah macam tu. Ada yang hujah kata kapur murah berbanding dengan marker pen contoh. Tapi mau tak mau zaman berubah, kita pergi kepada whiteboard. Mula-mula memang susah. Cikgu duk pegang kapur yang macam selalu pegang, nak kena pegang pula marker pen, dia akan rasa kekok. Tapi kekekokan, alright, kekekokan itu akhirnya dia daripada masa ke semasa dapat diatasi. Betul? Dan insya-Allah online learning, online kelas ni juga akan melalui proses yang sama. Kajian menunjukkan tuan-tuan bila berlaku COVID-19, online kelas, online learning dia menjadi 4 tahun ke hadapan berbanding dengan sebelum ni. 4 tahun. Kita tengah advance 4 years daripada tempat ataupun tahap kita yang sebenar. Okay, ini antara hikmah yang berlaku. Cuma kita kena betul-betul get ready tuan-tuan dan puan-puan. Nah, daripada Puteri Liana, parents kerja, rasa terkejar-kejar nak mengadap kerja sekolah diorang lepas balik kerja. Tapi sebelum tu parent kena google dulu sesuatu topik semalam nak ajar anak-anak semula. So parent lah ni pun dia dah boleh jadi guru sambilan. Betul? Alright, guru sambilan. Tapi hikmah yang besarnya Puan Liana dan juga tuan-tuan dan puan-puan, baru kita tahu budak-budak darjah 5 punya pelajaran tu, sukatan dia kalau kita tengok balik, rasa macam aku tingkatan 2 baru belajar benda ni. Kan? Kita tengok budak darjah 3 punya sukatan dengan apa yang kita belajar dulu sangat-sangat berbeza. Ini hikmah juga. Selama ni kita dah kata macam, kamu tu baru darjah 3, takkan tu pun tak boleh jawab. Umi dulu darjah 3 dulu, cikgu tak ajar lagi, Umi angkat tangan lah. Tu dia. Sekali Umi tengok darjah 3 punya sekarang punya silibus, selamat tuan-tuan dan puan. Kita pun garu kepala tuan-tuan dan puan. Alright, okay? Baik. Ustaz Luqman, antara cabaran saya sendiri tengok depan mata bila darjah 1 sepatutnya berada dalam kelas pemulihan sebab tak ada kemahiran 3M, tapi tak ada siapa boleh pantau dengan baik. Allah Akbar, kesian-kesian. Cikgu pula bagi kelas dengan link YouTube. Okay? Alright, maksudnya ya ni adalah pelajar-pelajar yang patut ada dalam kelas pemulihan ni, tapi tak ada orang nak pantau. Abang Syam dan Kak Nisa, jangan makan masa tengah online. Betul. Ni adab yang saya tanya tadi tu. Adab waktu belajar online. Ni kita kena take note ni kan. Nanti kita compile supaya semua orang tahu. Nak makan sebelum tu lah. Kan? Makan sebelum tu. Okay. Lepas tu ada Puan Fatimah Zahra, tak sepenuhnya akan tumpu apa pelajaran yang diberikan dalam online. Betul. Ini cabaran. Lepas tu pula Puan Fena Cik Ani cakap student disiplin sangat kurang. Seriously. Saya pernah buat program dengan pelajar-pelajar, tak bolehlah sebut nama sekolah kan. Tapi saya expect budak-budak bagus lah kan. Tapi mereka punya komen dekat bahagian chat tu agak mendukacitakan. Tapi kita tak boleh give up untuk orang buat. Lepas tu kita basuh sikit. Lepas tu barulah minta maaf lah bang. Kami memang macam ni. Alright. Baik. Puan Ana Falahi, tengah mengajar, time tu kena tolong adik. Kena jaga adik. Kena jaga mak ayah lah. Mak ayah kerja. Adik kecil. Yes, kita faham bab tu. Betul. Nah, dan betul Puan Nurul Hayani, kita sangat risau dengan keadaan sekarang. Kita tak tahu, isu dia sekarang, kita tak tahu bila akan habis COVID-19 ni, bila akan habis ataupun bila anak kita boleh balik pergi sekolah macam dulu. Tuan-tuan dan puan-puan rasa bila tuan-tuan dan puan-puan? Saya kalau boleh nak esok, tapi kita kena be practical and be in reality. Can we back to school like normal dalam tempoh seminggu akan datang? Sebulan yang akan datang? Ataupun adakah 2021 lagi teruk daripada 2020? Wa'iyadzubillah. Kita tak mau macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, okay. Baik. So, apa yang berlaku sekarang ni? Sekarang paparan visual, betul. Alright, okay. Baik. Yang ni, minta maaf kalau ada yang terlepas. Saya cuba untuk meraihkan semua. Ilmu yang disampaikan tidak betul-betul sampai. Ini kekangan kedua-dua pihak. Harap kita tak boleh judge sebelah pihak. Cuma perlu ada ruang ibu bapa membantu anak dan sentiasa rujuk pada guru supaya ada hubungan erat kedua-dua pihak untuk kecemerlangan anak-anak, insya-Allah. Betul. Puan Najah, sungguh. Nah, yang ada tonton ni saya yakin dan percaya ada cikgu. Dalam masa semua dia cikgu, dia juga mak, dia juga ayah. Betul? So, ini waktu untuk mak dan ayah dan guru kita bekerjasama. Dulu mungkin kita kenal waktu kita jumpa waktu mesyuarat PIBG sahaja. Tu pun bukan semua orang mai. Betul? Alright? Jadi ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bina keakraban semula. Kita lihat dengan mata lebah, insya-Allah kita jumpa hikmah.
Alright. Baik. So kita kena jadi teman anak belajar sebab level dulu tak sama. Dok kena faham apa yang anak belajar. Betul kan? Dan kita risau. Right? Kita risau. Okey, ini menarik. Minta tip macam mana nak motivate ibu bapa untuk pembelajaran online. Dah give up ni. Okey, Puan Fina. Ini antara yang saya rasa kita kena sama-sama fokuskan. Sebab persoalan yang saya nak bawa adalah benda yang sama. Adakah kita patut give up? Betul? Adakah kita patut give up? Soalan Puan Fina ni sebenarnya agak mencabar untuk dijawab, tapi kita sama-sama mencari solution. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada idea boleh tulis di bahagian komen. Kalau tanya pendapat saya, ya, kalau kita nak give up, kita sebenarnya akan mencipta cabaran yang baru, masalah yang baru. Kita tak boleh kontrol COVID-19, tak boleh kontrol PKP bila akan berakhir dan adakah terus berpanjangan, tak boleh kontrol. Dia akan jadi berat kepada kita, Puan Fina, apabila kita cuba untuk risau perkara yang kita tak boleh kontrol. Dia akan menyebabkan kita rasa sesak dada ni, serambut kepala. Kita tak boleh kontrol benda tu. Jadi yang kita kena tumpukan, yang kita kena risau adalah benda yang kita boleh kontrol. Kita tak payah bercakap lagi tentang anak untuk dapat straight A pada tahun ini. Kita start dulu bercakap tentang anak untuk dapat satu tempat yang selesa untuk belajar. Kita tak perlu beli yang mahal-mahal. Kita beli ataupun sediakan benda yang dah ada. Kalau kata nak kena beli mikrofon, beli hak murah tapi boleh berguna, itu dah cukup baik. Tapi satu je Puan Fina dan juga ibu bapa sekalian, never ever give up. Allah hantar virus ini adalah satu ujian untuk kita. Dan kalau kita nak anak-anak kita setiap kali ujian dapat A, kenapa kita sebagai mak ayah tidak buat yang terbaik untuk dapat A dalam ujian yang Allah hamparkan kepada kita ini? Jadi tuan-tuan, never ever give up. InsyaAllah malam ni kita perbetul balik. Kita ada 2 hari untuk kita refresh balik, Sabtu dengan Ahad. Betul? Supaya hari Isnin nanti anak kita start belajar online, dia dapat rasa something new. Dia dapat rasa ada improvement. Mak ayah dia support. Support ni apa dia tuan-tuan? Bukan duk sebelah, duk tepuk-tepuk bahu dia, bukan. Start dengan doa dulu dekat anak-anak. Ya Allah, Engkau yang menghantar ujian ini, maka kepada kamu kami minta, Ya Allah, bantulah anak aku untuk belajar online dengan mudah, Ya Allah. Bantu guru-gurunya untuk memberikan ilmu, bantu anak aku untuk menerima ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang rendah kepada doa, sebab doa itu adalah senjata kita sebagai seorang mukmin. Jangan tinggalkan. Nah, jadi kita tak patut give up. Apa yang patut kita lakukan sekarang tuan-tuan dan puan-puan adalah we need to improve ourselves and find the solution. Saya kongsi dengan anda semua tuan-tuan dan puan-puan. Waktu mula-mula COVID-19 datang, boom, impact. Walaupun pengalaman waktu tu 13 tahun, tahun 2020, 13 tahun punya pengalaman, bila jadi macam ni kami duduk rebah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Nak buat seminar tak boleh. Kita nak buat ceramah kat sekolah, nak buat kelas mingguan di impact, semua kami stop. Nah, kita cuba untuk buat online waktu tu, bawa offline, pergi ke online, tak boleh. Saya kata, kita stop. Kita tak boleh menzalimi parents yang amanahkan anak kepada kita. Dia bayar yuran banyak tu untuk offline, bila kita buat online tak dapat apa yang sepatutnya, stop semua. Nah, dan kita cuba buat untuk program online yang baru, dan tuan-tuan dan puan-puan, benda ni dah berlangsung selama setahun, dan alhamdulillah keputusan kami untuk tidak give up dan terus melakukan sesuatu. Saya pun mula-mula tak percaya tuan. Kami selama ni duk ajar anak-anak untuk berpidato, ajar pelajar-pelajar. Nah, sejak tahun 2007 sampai sekarang, kita train mereka dari sudut leadership, kepimpinan dan juga komunikasi di atas pentas. Saya pun tak percaya, tapi Allah izinkan benda ni dapat dilaksanakan secara online. Saya tunjuk sikit kat tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak macam mana dan bagaimana kami lakukan. Mbak ambil kalimah syahadat, betul Mbak doa. Doa ni, ada orang tanya doa apa Mbak tadi? Tadi pagi kami ada dengan budak sekolah agama.
Nah, kakak-kakak tinggal tempat dah. Nah, dia tanya apa doa yang dibaca? Doa apa lagi ni? Doa Allah maftah alaina, doa Rabbi syrah li sadri sampai habis tu. Itu doa yang sangat-sangat hebat. Tengok tangan Danish. Ya begitu. Macam ni. Tahun 80-an punya nasyid, waktu mak dengan ayah kita muda-muda dulu kan, nasyid macam ni, sepohon kayu daunnya rimbun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Nasir. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara. Alright. Dia kena cakap bahasa Melayu baku. Apa maksud dia Gistina? Maksud dia jangan cakap kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara peneraju acara. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat. Ucapan saya pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang kami lakukan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dan ia menjadi satu lonjakan potensi untuk mak ayah yang nak anak mereka terus belajar walaupun terperap, walaupun terperangkap duduk dekat rumah, tapi dapat pembangunan potensi yang sangat-sangat bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kami nak berkongsi dengan anda dalam preview session kita ini tentang sebuah program yang dapat membantu anda yang dinamakan sebagai Impact Beyond. Impact Beyond, kita menggabungkan akademik dan juga soft skill. Soft skill, kemahiran komunikasi dan juga adab dan juga sahsiah. Seperti mana yang saya tunjukkan video tadi, itu antara kelas ataupun training soft skill yang kita laksanakan. Untuk menerangkan tentang ni, saya nak jemput. Alright, abang kandung saya dalam masa yang sama juga pemilik pusat tuition fikir aras tinggi di Pulau Pinang. Beliau juga merupakan jurulatih Impact dan beliau juga bertanggungjawab dalam membangunkan pusat tuition fikir aras tinggi, dan kita gabungkan sekarang ni akademik dan juga soft skill. Ya tuan-tuan dan puan, kita bagi tepukan untuk Coach Bahir. Silakan Coach Bahir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Badrusani. Terima kasih kepada Cipoy, kita punya fungsi majlis pada malam ini. Alright, jadi saya tadi dengar Bak cakap kan, kan macam kita kena cari penyelesaian. Kita jangan tumpu pada masalah, kita tumpu pada penyelesaian. Jadi Impact Beyond ni tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada pada live malam ini, dia adalah satu program di mana dia macam konsep tuition, dia ada akademik, dan dalam masa yang sama juga kita ada program pembangunan potensi diri, iaitu menumpu kepada soft skill. Jadi malam ni tuan-puan, dalam masa yang singkat ni saya nak kongsikan bagaimana program Impact Beyond ni boleh membantu anak-anak anda. Pengalaman saya sebagai pemilik pusat tuition fikir aras tinggi di Kepala Batas Penang selama 4 tahun, saya nampak memang tuition ni penting, okay? Sebab ada yang setengah anak-anak kita ni dia ambil masa sedikit untuk faham, okay? Dan ada juga ibu bapa yang mahukan anaknya lebih cemerlang berbanding yang lain. Jadi setiap orang yang join tuition ada pelbagai sebab. Tapi tahun ini tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan perkongsian tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan perkongsian Tuan Haji Badrusani tadi tentang isu PDPR, itu adalah masalah di luar kawalan kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Alright, bagi kita yang ada di sini malam ini tuan-puan, saya yakin anda join sebab ada satu sebab saja. Sebab itu inginkan kejayaan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam pendidikan dan juga dalam soft skill insya-Allah. Alright, jom kita tengok apa ada dalam Impact Beyond. Okey, ini adalah contoh di mana kita melatih soft skill anak-anak tuan puan-puan. Okey, kalau Impact ni dikenali sebagai orang kata pidato. Okey. Alright. Dan inilah screenshot program yang kita buat dengan anak-anak, dan semuanya gembira sebab kita menggunakan pendekatan learn and enjoy. Pendekatan fitrah anak-anak kita. Alright. Dan itu dari segi soft skill. Bila datang kepada akademik pula tuan-puan, untuk Impact Beyond kita menumpukan kepada 2 subjek untuk tahun ini. Okey, iaitu matematik dan juga sains. Okey, 2 subjek ni penting
Bukan kata bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tak penting. Cuma tahun ni kita tumpukan pada 2 subjek ini dahulu insya-Allah. Okey, jangan risau tuan-puan. Doakan tahun depan kita ada 4 subjek untuk sekolah rendah. Dan ini tahun ni kita mulakan dengan darjah 2 dengan darjah 6 dulu. Allah, sekolah menengah macam mana Okey, jangan risau tuan-puan. Impact ni, alright, kita ada program-program lain, jadi stay tune, okay, follow, like page Impact, kita ada Impact Official, kita ada Akademi Impact Penang, follow mana-mana page Impact, anda akan dapat program-program terkini, okay, alright, jadi matematik dan sains, dan apa yang istimewanya tentang Impact Beyond ni berbanding dengan tuition yang biasa-biasa tu, alright, kenapa dinamakan Beyond, kenapa? Kita ada virtual camp untuk pemantapan soft skill secara online. Okay. Apakah itu soft skill tuan dan perempuan? Siapa boleh jawab? Boleh tulis di ruang komen. Apakah itu soft skill? Soft, lembut, skill, kemahiran. Kemahiran lembut ke? Bukan. Alright. Kalau terjemahan dalam bahasa Melayu adalah kemahiran insaniah. Okay. Jadi kita mahukan anak kita ni tuan-puan bukan sekadar hebat dalam kelas, tapi mereka ni juga bila di luar kelas mampu berbual, mampu membuat keputusan dengan baik, alright, mampu menjaga adab. Itu yang kita terapkan dalam virtual camp. Dan virtual camp ini pemantapannya khusus, okey, majoritinya kita akan tumpukan kepada komunikasi dan juga sahsiah. Jadi kita akan buat program ni setiap bulan kepada anak tuan-tuan puan yang hadir dalam Impact Beyond. Kan best, akademik dapat, soft skill dapat. Orang tanya ni anak siapa ni? Belajar pandai, cakap pandai, ada sahsia, anak putera perempuan. Okey, insya-Allah. Okey, kami akan bantu mereka dalam Impact Beyond. Dan ini ada tambahan lagi tuan-tuan. Okey, dalam program Impact Beyond, kita akan buat setiap bulan bengkel pemantapan subjek. Maksudnya apa mereka ambil subjek matematik, mereka ambil subjek sains, alright. Dan setiap bulan kita akan buat ada satu sesi khas selama 2 jam di mana yang mengajar itu adalah guru-guru pakar. Okey, JU, apa lagi, guru cemerlang, okey. Kita akan jemput dan berkongsi dengan anak tuan-puan supaya ada orang kata pemantapan. Alright. Sebab program ni tuan-puan, saya nak bagi tahu sikit tuan-puan, sebenarnya program ini telah mendapat lamaran daripada pensyarah-pensyarah di universiti-universiti di Malaysia ni. Okey. Sebab konsep dia menarik. Akademik ada, soft skill ada. Alright. Dan salah seorang profesor yang terlibat dalam panel tu, dia bercakap, okey, Impact Beyond ni sebenarnya untuk ibu bapa yang pentingkan pendidikan. Kalau mereka yang terlampau exam oriented, mereka takkan pilih. Sebab apa? Ada soft skill. Tapi ibu bapa yang pendidikan, yang nampak jauh masa depan anak-anak, mereka akan pilih Impact Beyond. Alright. Jadi bengkel pemantapan subjek tu ada satu orang kata benda kita buat untuk pastikan mereka di sekolah pun meletup. Okey. Di mata cikgu-cikgu subjek mereka. Alright. Okey, ada lagi tak dalam Impact Beyond ni? Tuan-puan, untuk Impact Beyond ni jadualnya buat masa sekarang kita akan buat pada waktu malam. Okey. Dan bila kata penuh waktu malam, kita akan buat waktu siang pula. Okey, jadi maklumat ni tuan-puan jangan risau. Okey, siapa yang nak maklumat ni, nak jadual ni, tolong komen nak. Komen nak. Nanti kita akan bantu berikan jadual ni untuk anda tengok. Alright. Dia bila ada komen nak, kita akan bagi tahu teruslah apakah pelaburan untuk menjadikan anak anda menjadi lebih luar biasa. Alright. Apakah pelaburan yang diperlukan untuk membantu anak-anak yang dalam PDPR ni mendapat lebih lagi untuk tahun 2021. Kita ada 3 package dalam Impact Beyond. Okay. Anda boleh tengok kita ada package basic, kita ada package platinum, kita ada package titanium. Betul ke sebutan saya ni? Macam siam pun ada juga. Alright. Jadi basic anda boleh tengok ada perbezaan dalam setiap package ini, tapi yang pasti tuan-tuan, mana-mana package yang anak masuk, anak tuan-tuan masuk, kita akan bantu mereka. Right, sebab kita tak nak tuan-puan tahun 2021 ni jadi 1 tahun lagi yang mana kita risaukan, semakin pening kepala dengan Impact Beyond tuan-puan. Kita akan gabungkan apa yang kita ada dalam Impact selama 14 tahun tak silap saya, betul ke 14 tahun Abang Bat? Dan juga dengan pengalaman Pusat Tuition Fikir Aras Tinggi selama 4 tahun. Alright. Pusat Tuition Fikir Aras Tinggi tuan-puan, kita dah menganjurkan tiap tahun bengkel menjawab UPSR tuan-puan. Jadi mana-mana package anda ambil,
itu yang terbaik untuk anak anda. Anda decide benda tu. Alright. Jadi itu dah serba sedikit tentang Impact Beyond tuan-tuan. Jadi itu secara teknikalnya, yang mana komen nak tu anda akan dapat nanti info-info yang lagi lanjut, macam mana jadual tadi anda akan dapat insya-Allah. Jadi Abang Bat, back to you. Alright, thank you Coach Mahir. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kenapa kita membawa satu gagasan yang bernama Impact Beyond ni kepada ibu bapa yang memang prihatin dan cakna kepada anak-anak. Saya pun suka dengar tadi Coach Bahir beritahu tentang profesor-profesor di universiti juga mengintai peluang untuk bekerjasama dengan Impact untuk Impact Beyond ni. Sebab Coach Bahir yang bertemu dengan mereka, saya tak ada waktu tu dalam meeting tu. Tapi yang pastinya adalah apabila seseorang ibu bapa itu dia melihat pendidikan ini beyond peperiksaan, dia akan nampak bahawasanya anak-anak perlu dibangunkan bukan sahaja mental tetapi juga dari sudut emosi mereka dan juga spiritual mereka. Dan sebab itu dalam Impact Beyond kita gabungkan semua aspek ini untuk kita membangunkan modal insan yang holistik. Ini 5 sebab tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dan the why tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk bersama kami dalam Impact Beyond. Yang pertama adalah holistic education. Macam saya cakap tadi, kita gabungkan kedua-duanya yang penting. Dan seterusnya adalah DNA Impact ni. Tanyalah anak-anak yang pernah join Impact, tuan-tuan dan puan. Kita akan learn dan kita akan enjoy. Tapi di sebalik ke-enjoyan itu, mereka akan belajar banyak perkara. Kadang-kadang mak tanya, pergi Impact buat apa? Kita main lah mak. Tapi lepas tu, tak tahu kenapa adik tiba-tiba dah boleh bercakap dah depan orang. Sebab kami gunakan konsep belajar sambil bermain. Dia orang tak sedar pun sebenarnya yang dia orang main tu adalah modul. Jadi kita terapkan dalam Impact Beyond ini. Seterusnya adalah soft skill virtual camp yang kita kata tadi. Tiap-tiap bulan akan ada soft skill virtual camp yang anak tuan-tuan dan perempuan pagi akan jumpa dengan kami. Okay? Lepas tu petang jumpa, esok jumpa sekali lagi dan sepanjang tu mereka ada rutin mereka. Kita akan bagi jadual dekat mereka dalam virtual camp apa yang patut dilakukan. Walaupun mereka berkemah di rumah tetapi jiwa mereka bersama dalam kita punya program di Impact Beyond. Dan kita juga ada parent coach session. Setiap bulan kita ada sesi bersama dengan parents, alright, untuk kita maklumkan apa yang berlaku dengan anak-anak, apa yang patut dilakukan dan sebagainya. Sebab sebenarnya anak tu adalah kita punya produk tau. Tapi sebenarnya yang kita nak kena bantu betul-betul klien ni adalah the parents. Alright, ibu bapa tu sebenarnya insya-Allah kalau mak ayah semangat ni, anak-anak dia akan jadi lagi semangat. Dan yang terakhir adalah 100% virtual session. Ya, ini ada pro and con sebenarnya. Tapi kami kena pilih benda ni sebagai kekuatan. Sebab walaupun tadi kita dah bincang bahawasanya bila online ni dia tak dapat sebaiknya dan sebagainya, tapi dengan 100% online ni kita dapat bantu ibu bapa di seluruh Malaysia. Dan kemungkinan juga kita akan ada peserta daripada Brunei, Singapura dan juga Indonesia, insya-Allah. Jadi kita harapkan supaya kita tak give up. Kita kena do something. Papan hitam bila nak ditukar kepada papan putih itu, benda tu tetap akan berlaku. And we need to do something. Dan sekarang ni kita dah pergi ke paparan digital pula. We need to do something. Sama ada kita ready ataupun tak, kita kena ready untuk berubah. Itu yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, okay. So insya-Allah, ni Puan Fina pun dah tanya dah bila nak start. So kita akan bermula pada 15 hari bulan Februari. Tapi Puan Fina kena tengok sampai habis. Ada something yang Coach Bahir dia tak cakap tadi. Alright, okay. Puan Zawatil pun nak. Alright, okay. Dan Alhamdulillah, yang ni Puan Nur Arifah, Waalaikumsalam, dah join, dah lama tertarik dengan Impact tapi masih belum berpeluang. Yang ni yang kita kata ni, bila 100% virtual, kita dapat memudahkan ramai orang untuk join. Tapi malam ni, selain daripada tuan-tuan dan puan yang stay sampai habis, like dan juga share. Dia kena like dan juga share. Tuan-tuan dan puan akan dapat something yang membantu anak-anak tuan-tuan dan puan dalam PDPR. Alright. Anda juga dapat sesuatu yang luar biasa pada malam ni. Yang ni punya specialnya sampai tim Impact pun tak semua orang tahu. Ni saya nak umumkan supaya tim Impact pun take note juga. Kita ada satu promosi baru, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, promosi ni apa yang kita nak buat adalah kita nak bagi kepada barang siapa yang join pada hari ini, automatically kita upgrade daripada package yang basic terus jadi platinum package. Apa maksud dia? Mari kita tengok. Saya bagi tuan-tuan dan puan tengok. Tadi tuan-tuan dan puan mungkin ada yang rasa macam
saya teringin lah nak join Platinum, tapi nampak macam agak tinggi bajet dia. Lah ni tuan-tuan, kan, barang siapa yang menyertai program ini pada malam ini, sekejap lagi kita akan bagi link kat tuan-tuan dan puan-puan, anda join basic punya package, automatically anda terus di-upgrade jadi Platinum punya package. Instead of kena bayar 250 sebulan, anda kena bayar 180 je tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita compare dengan pusat tuition di luar sana, alright, ada yang charge 160, ada yang 150, alright. Memanglah 180 lagi mahal daripada 150 ataupun lagi mahal daripada 120. Tapi this is not tuition semata-mata, tuan-tuan. Ini adalah satu gabungan soft skill dan juga akademik. Tak cukup dengan tu, dia ada camp pula tiap-tiap bulan. Tak cukup dengan tu, ada bengkel pula, pemantapan subjek every month. Jadi bagi saya tuan-tuan dan puan, berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Dan kalau yang join Platinum, yang dah join Platinum macam mana? Ada yang dah join tadi. Okay, so kalau dia dah join Platinum tuan-tuan, automatically tanpa anda minta, kami upgrade anda ke package Titanium. Ini adalah salah satu cara bagaimana kami nak tunjuk yang kami menghargai anda semua. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan, anda ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan kami. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya sekarang insya-Allah, dan saya nak ajak anda semua jom sertai kami. Jadi saya minta kalau boleh tim Impact boleh tak tolong tulis di bahagian komen di page masing-masing bagaimana kita nak join. So tuan-tuan dan puan-puan, tekannya nanti terus akan pergi kepada kita punya payment gateway kita, terus daftar nama anak dan sebagainya. Grab this opportunity. Ingat tuan-tuan, orang-orang di universiti dah nampak yang kita buat ni sesuatu yang rare, sesuatu yang eksklusif. Grab this opportunity. Ada sebab kenapa anda tak macam mana hari ni boleh terpacak di depan handphone atau laptop tengok live pada malam ni. Betul? Selalunya kita pun mungkin hari ni tengah buat benda lain dan sebagainya pada waktu macam ni, tapi malam ni alhamdulillah ada sebab kenapa kita ditemukan. Dan mudah-mudahan insya-Allah ini akan memberi manfaat kepada semua. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, bagi yang nak menyertai, alright, boleh sertai di link yang ada di bahagian komen masing-masing, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja. Dan saya mengharapkan, kejap Puan Nur Majidah, anak hari-hari tanya bila nak start tuition Impact. Seronok sangat dengan program Impact yang pernah mereka join di Penang. Masya Allah, insya-Allah akan join. Okay, welcome, ahlan wa sahlan Puan Nur Majidah ke Impact Beyond. Insya-Allah, walaupun macam saya cakap tadi, kita dengan online dengan offline ni memang takkan sama, tapi takkan kita nak tunggu kita balik seperti dulu. Betul? Sekarang ni pun tengah viral gambar tahun 2019 yang telah dihitam putihkan dan ditulis kat situ, satu ketika dahulu kita manusia boleh makan di restoran beramai-ramai. Betul? Dan kita tak tahu bila kita akan kembali sebegitu. Kita doa yang terbaik insya-Allah. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan, tolong tuliskan link di Impact Penang. Make sure tulis link di Impact Penang. Ni puan ni dah tanya dah mana link. Puan Jasmine dah start tanya dah. Puan kalau tengok dekat saya punya Facebook, saya rasa mungkin tak ada orang tulis lagi. Tuan Fazli pun ada juga. Impact terbaik. Terima kasih banyak tuan. Tuan Fazli ni hantar ramai anak dia ke Impact, dan ada juga anak Tuan Fazli yang join program online Impact. Impact Cyber Da'i nama dia. Alright. Dan Tuan Fadli, untuk kali ini apa yang kita lakukan adalah kita masukkan unsur akademik juga di dalam kita punya program, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, alright, yang berminat dan yang nak sertai. Pastikan anda terus sertai, anda terus join untuk dapat this kind of promotion. Program kita bermula 15 Februari, 8 suku malam sampai 10 suku malam. Dan kalau anak anda berusia darjah 2 dan darjah 3, nanti anda akan tengok detail. Yuran dia lagi murah tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang darjah 2, darjah 3. Sebab dia punya kelas pun bukan 2 jam, sejam setengah sahaja. Yelah darjah 2, darjah 3 kan. Jadi dia sangat-sangat sesuai. So grab this opportunity, dan saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan semua dapat lakukan yang terbaik. Dan saya tak lupa tuan-tuan, saya tak pernah lupa janji kita tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita ada hadiah untuk anda yang telah like dan juga yang telah kongsikan. Jadi kembali kepada MC kita, silakan Abang Cepoy. Terima kasih Abang Bat dan juga Coach Fahir atas perkongsian dan juga penerangan
berkenaan kuasai akademik dan soft skill di zaman PDPR dan juga kita ada sedikit penerangan berkenaan dengan Impact Beyond. Jadi tuan-tuan perempuan yang telah menyertai Impact Beyond, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kerana anda telah like dan juga share kita punya program ataupun kita punya sesi malam ni. Dan yang menarik je, anda yang telah like dan juga share, kita ada hadiah untuk anda semua dan saya akan beri hadiah yang berbentuk apa dia Muhammad? Hadiah yang berbentuk itu dia. Kita ada e-book untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni tajuk dia adalah PDPR Power yang ditulis sendiri oleh saya dan insyaAllah saya akan berikan di ruang komen nanti. Sekejap lagi saya habis cakap ni, saya terus bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk kita like dan juga share dulu kita punya sesi pada malam ini dan juga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada semua dan impact insyaAllah dengan konsep learn and enjoy. Kami sentiasa bersedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menjadikan generasi yang akan datang iaitu anak-anak kita semakin cemerlang dari segi akademik, sasiah, komunikasi, kepimpinan dan sebagainya. Jadi doakan kami program ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan jayanya. Jangan lupa sekali lagi like dan juga share. Sekiranya ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan, jangan malu, jangan segan, cari kami di Facebook dan juga nombor telefon yang ada di poster program-program kami. Alright, so Allah alam itu sahaja dari saya dan juga daripada Impact untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam program Impact Beyond bersama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf anda yang ada kekurangan, kesilapan dalam program hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.